4 kali kena santau. Awal-awal saya kena santau tahun 94. Saya buat qiyamul lail. Lepas qiyamul lail, kuliah subuh. Lepas kuliah subuh pukul 9 sampai di rumah. Masuk dalam rumah, terus tumbang. Saya tak boleh bangun, muntah darah setengah banding. Sakit dada ni macam kena panggang, macam kena cocok, macam-macam. Masuk hospital. Doktor kata sihat, tak ada penyakit. Yang muntah tu mungkin yang dengan virus. Bawa balik rumah sakit, muntah darah betul-betul keluar. Darah hidup, darah mati semua keluar. 6 petang tuan-tuan, saya duduk di rumah saya. Asal maghrib, di pintu rumah saya itu ada seorang perempuan pakai gaun putih, jubah putih, tak pakai tudung, rambut hitam legam, mata dia merah-merah. Dia kata dekat saya, Kazim, padan muka. Ceramah kata ke orang lagi, padan muka, rasakan. Dia bilang 6 kali tuan-tuan. Sahabat saya satu ustaz di Jabatan Mufti di Perak, dia teman saya. Masa tu saya bawa ada anak seorang, kecil dia anak saya. Dia kata, Kazim, tak apa teman, kesianlah. Dia pun duduk sebelah saya tidur tuan-tuan. Tengah-tengah malam dia start motor dia balik. Saya tanya bisa bagi saya faham balik. Ya Allah, kata aku tidur naik satu lembaga apa tau, tangkang tak aku dia kencing tak muka aku pulang ni balik. Aku takut 6 hari tuan-tuan saya teruk bawa balik ke kampung di Kedah, di kampung Bukit Raya Kedah, Pendang Kedah. Bila sampai di Kedah tuan-tuan, Ustaz Limai lah makin teruk. Makan tak boleh, apa tak boleh, sedar pun tidak ada, badanku kering. Orang masjid datang, apa buat? Baca Yasin. Ini cerita. Saya pun duduk tengok depan pakak tu ambil Yasin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tuan-tuan, sampai 3-4 ayat belum berhenti. Ada sampai 10 ayat berhenti. Ada. Saya yang tak boleh tahan. Ada. Nampak penuh je nak mati. Kesian kat saya. Sebulan tuan-tuan saya sakit. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, saya dah ceramah dah 24 tahun. Ultai pun itu yang saya umum tahun lepas. Saya kata saya nak berhenti dah ceramah. Saya tak tahan. Saya bukan sihat. Akibat santau ni tuan-tuan, saya bukan sihat. Tadi ada satu orang minta ajak kerja bila saya makan dekat di Puan Masya Alam tu. Saya kata, Pak, saya tak makan kok. Saya makan mushroom tak malah saya makan. Nasi saya tak makan dalam malam ni petang. Saya ambil lah kambing sup kambing pun saya tak makan. Tak boleh makan apa? Sup kambing tak boleh makan, daging kambing tak boleh makan. Makan balik saya lagi dia malah ada air tepung tak boleh, minum minyak apa ombok tak boleh makan, tak boleh jeruk tak boleh makan. Sampai sekarang orang yang datang berubat, Masya Allah, bersusu-susu. Last kali saya mimpi. Nak jadi cerita tu tuan-tuan, saya mimpi satu malam. Ada satu temu, dia mari dalam mimpi tu, bagi salam, bagi selawat. Dia kata dekat saya, orang ni marah pada kamu, dia nak bunuh kamu. Tak apalah, sabar. Besok pagi selepas subuh, pergi cari 7 benda. 7 benda kamu cari, kamu bendam dalam air dan kamu mandi. InsyaAllah sembuh. Kemudian sebelum dia keluar daripada mimpi saya tuan-tuan, dia ambil satu paku, dia lepas dekat diri. Nampak gambar orang. Dia lempar nampak gambar orang. Lempar nampak gambar orang, ada 6 orang. Kazim, inilah orang yang sihirkan kamu. Saya pun bangun pukul 4 pagi. Astagfirullahaladzim. Kejut rumah-rumah. Besok tolong cari ini, saya nak lagi. Kita cuba tengok mimpi ni bagus. Besok lepas subuh tadi, lepas semayang zuhur,
saya boleh bangun. Alhamdulillah. Perkataan pertama saya minta nak nasi lapor, baru minta nasi sebulan makan. Nombor dua, tengok untuk makan, baru tu ingat mana anak saya nak pegang anak saya. Anak saya nak masuk 2 tahun, setahun ni baru boleh pegang. Seksa juga. Itu kali pertama saya kasih. Kali kedua saya kasih dia boleh tuan-tuan 6.30 petang. Saya makan nasi petang, sebelah petang. Saya takkan malam. Saya tak makan malam. Kalau tuan-tuan makan malam, jangan hebat. Saya makan nasi malam tak apa. Tak apa nasi potong malam. Jadi saya makan 6.30 petang. Itu time saya. Sebab Rasulullah kata makanlah pada waktu itu, InsyaAllah kamu sihat, badan kamu sihat. Orang tanya saya, Ustaz tak letih tu? Saya tak letih. Saya tak letih tu. Saya pergi umrah 22 hari bulan. Daripada 18 hari bulan, semalam pun saya duduk di rumah. Selayang, lepas selayang, duduk ceras, lepas ceras, paham, lepas paham, peluhitan. Malam ni peluhitan, besok tombak buat umrah. Sampai balik umrah seminggu hari Jumaat, keluar TV balik. Hari Sabtu paham balik, hari Ahad keluar balik. Sampai sekarang saya tak ada pergi. 2 malam lepas saya di Kuchai. Lepas di Kuchai saya pergi ke Melaka. 9 pagi di Melaka, malam di Melaka. Balik ke Ipoh malam tadi sampai jam 4. Habis program di Ipoh sampai jam 11. Pukul 2.30 sampai Shah Alam. Saya program di Shah Alam tadi sampai pukul 5 tuan-tuan. Sekarang saya dengan tuan-tuan sudah sembuh. Saya nak balik ke Ipoh. Orang tanya saya, Ustaz makan suplemen apa? Tak ada suplemen. Suplemen saya ialah Rasulullah punya suplemen. Abatus Sauda, madu lembab, air zam-zam dan kurma ajwa. Ini suplemen saya. Yang ni je tuan-tuan. Tuan-tuan ilmu. Tuan-tuan suruh saya cakap sampai pukul 12, saya larang cakap. Tapi dah 9.30 nak berhenti, saya berhenti. InsyaAllah tuan-tuan. Saya tak ada istilah letih. Yang saya letih, perangai orang. Perangai manusia itu saya letih. Nak dakwah ni tuan-tuan tak ada istilah letih. Habis itu kenapa Ustaz isytihar, Ustaz nak berhenti berceramah? Saya cuma isytihar nak berhenti berceramah. Saya tidak isytihar nak berhenti berdakwah. Dakwah lain, ceramah lain. Ceramah macam sekarang. Ceramah macam sekarang. Dakwah lagi luas. Dakwah dalam TV, dakwah dalam buku, dakwah dalam penulisan, dakwah dalam internet, dakwah di sekolah. Saya berdakwah di sekolah. Saya ada 1,000 orang belajar sekolah saya. Kalau saya asyik berceramah di luar, siapa nak ngajar mereka? 1,000 orang belajar. Sebab itu saya isytihar, saya nak berhenti berceramah. Bila saya umum tuan-tuan, ribu-ribu SMS sampai. Jangan berhenti, jangan berhenti. Apa lah Ustaz ni, apa lah macam-macam. Tapi dia orang tak tahu masalah saya. Ada 3 pejabat sultan telefon, perintah jangan berhenti. Penuh tuan-tuan. Astro telefon, ATM telefon, minta jangan berhenti. Siapa nak masuk TV? TV ni kecil, bukan semua Ustaz ni masuk. Fikir punya fikir tuan-tuan. Okey, Jumaat, Sabtu, Ahad baru saya keluar. Isnin sampai Jumaat pagi di sekolah. Okey, jalan. Sebab apa? 6.30 petang saya makan nasi. Bila saya makan 4 suap, suap yang keempat di tangan saya ada ulat. Maknanya dalam 4 suap saya telan ulat dalam badan saya. Saya pun terkejut ada ulat. Masya Allah, astagfirullahalazim. Saya pun campak. Subhanallah. Bila saya campak jadi nasi, tapi dalam pinggan ulat bergerak-gerak. Saya panggil isteri saya, bila punya nasi? Baru pun tak dimasak. Tengok tu panas lagi. Habis tu kenapa ada ulat? Dia pun tengok, ada ulat. Tuan-tuan, bijaknya manusia. Allah bagi cash tuan-tuan. Malam itu bila saya nak pergi sembahyang subuh, saya
masjid. Saya bangun pukul 5 pagi nak mandi. Saya lihat 3 getak di rumah kuartus imam saya tu berompak-ompak macam ompak. Dia angkatnya tuan-tuan 3 getak tu bergerak-gerak cushion saya, bergerak-gerak meja makan saya, bergoncang-goncang dia angkat. Allah. Saya tengok tangan dia mengangkat dan dengan izin Allah saya nampak dia berbulu-bulu dalam tangan angkat. Allah. Besok paginya tuan-tuan saya dah tak ada. Dia panas dada, saya berjumpa. Lagi sakit. Subhanallah, dia sakit. Sebulan juga saya sakit. Datang Ustaz Ismail Kamus, dia kata pada saya, kata enta buka enta sendiri. Enta buka diri enta sendiri lah. Enta pergilah buat anak. Enta buat. Saya faham maksudnya. Terima kasihlah. Betul. Tak buat saya buat. Itu hikmah tuan-tuan. Bila kita ditimpa musibah, jangan cakap itu tak elok. Bila saya ditimpa musibah sakit tuan-tuan, saya buka kitab lama-lama kaji balik perubatan. Kaji balik ubat-ubat. Kalau saya tak sakit hari itu, saya tak kaji perubatan. Saya tak kaji perubatan. Tadi masa saya nak datang tadi dekat hotel, saya buka TV3 rancangan misteri Nusantara. Saya duduk tengok Tok Romo tu berubat orang Rasul. Tok Romo tu tanya dekat orang dekat tu, dari mana? Dari mana? Budak tu jawab, dari sini, bukan dari jauh. Tuan-tuan, Islam percaya bohong. Bukan Tok Romo tu bohong, tak cakap tu. Tuan-tuan kalau sakit, ustaz tu tepuk bayi tuan dengan paku dia, dengan jari dia, sakit macam paku dia. Cakap, dari mana? Cakap, dari mana? Tak bunuh kau. Tak nak cakap, tak nak bunuh kau. Okeylah, aku cakap, ustaz saja yang buat. Ustaz saya. Sebab kerja jin, kerja syaitan ialah bagi kita bergata. Bila kita buka kitab-kitab lama tuan-tuan, dia tak suruh tanya kepada jin, dari mana kamu datang? Siapa yang hantar kamu? Siapa tuan kamu? Sebab jin tidak akan bercakap benar. Dalam dia bercakap benar pun dia akan bohong juga. Sebab tu saya tak tanya. Kalau saya ubah orang, saya tak tanya dari mana, siapa tuan kamu. Tak payah tanya, dia bohong. Halau dia keluar je. Ada hikmah. Tadi dekat forum dekat hotel Shah Alam tadi, hotel yang nama di Palma tadi, ustaz yang jadi moderator Ustaz Azim dia itu yatim lah apa sebelum lalas saya kata tuan-tuan, memang saya dulu anak yatim. Bapa saya meninggal masa saya umur 8 bulan. Tapi saya tak pernah menyesal saya jadi anak yatim. Saya tak pernah menyesal. Sebab saya tak ada dosa dengan bapa saya. Saya tak pernah bantah bapa saya. Saya tak pernah derhaka pada bapa saya. Saya bersyukur, saya redha saya jadi anak yatim. Barulah boleh kita diam. Kalau tidak dia suruh je Ustaz Kazim dengan anak yatim, tak ada belayan mak bapak lah, apalah, saya belum. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, itu yang terbaik. Itu yang terbaik tuan. Last kali Ustaz daripada Indonesia datang. Bila dia tahu saya sakit, dia terbang datang. Bila dia terbang, dia sampai, dia topor saya, dia tengok, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullahaladzim. Dia kata, berikan saya cangkuk. Dia terus cangkuk hadapan rumah saya tuan-tuan, dikeluarkan seekor anjing juga, bangkat. Sejak itu saya bangun tu, saya tak pernah, tak apa, aku sakit, aku sihat, aku bangun tu. Sebab ni saya nak mengajar pada tuan-tuan bagaimana nak sembuh daripada sakit. Tuan-tuan kena dipuji. Saya bila sakit tuan-tuan, bila sihat, driver saya sampai, PA saya sampai. Ustaz Kazim, Assalamualaikum Ustaz. Saya dah pakai baju dah tuan-tuan, dah bawa beg, kitab dah nak melangkah, tumbang balik. Asal nak pergi mengajar ni tumbang, asal nak sembuh nak mengajar ni tumbang. Lah tuan-tuan, driver saya pesan. Saya pesan pada driver saya, kalau hang kata Ustaz, jom main bola. Saya pakai jubah, pakai sepatu tuan, Ustaz, main bola. Okey. Tak tumbang.
Itulah cara dia tuan-tuan. Sebab apa? Jin adalah makhluk yang bodoh. Kalau dia serang Ustaz Kazim saja yang dia akan serang. Dia kata apa? Kalau dia kata serang Ustaz Kazim, jangan biarkan dia mengajar, dia hanya melarang mengajar. Tapi kalau nak main bola, tak masuk buku, main lah. Itulah cara dia tuan-tuan. Saya belajar tuan-tuan sampai tuan-tuan satu hari sakit tu yang keluar dalam Facebook, keluar dalam internet, saya nak diusung masuk buat perubahan. Sebab saya tak boleh tidur selama 30 hari. Mula-mula saya seronok sebab tak boleh tidur. Saya boleh ulang Quran, saya boleh sapu sampah, saya boleh air baju. Masuk seminggu saya tak seronok. Asal tak boleh tidur? Masuk wak tuan-tuan. Bila masuk wak tak boleh tidur dan tak boleh kencing. Nurse datang masuk pukul 3 pagi saya ada, 5 pagi saya ada. Dalam saya menyemak dengan nurse. Ustaz tak kantuk tak? Tak. Doktor pakar datang 10 orang, cek kenapa tak boleh buang, kenapa tak boleh tidur. Masuk mesin MRI 4-5 kali juga. Abang-abang yang ada anak yang hantar anak masuk MRI, InsyaAllah insaf. Saya masuk mesin insaf tu, dia rasa kubur dah, rasa dia dah bawa sempit dia, nak balik ya Allah. Sahabat saya gemuk masuk dalam tu tuan-tuan. Bila masuk dengan kain, bila keluar kain dia tinggal kat dalam. Subhanallah, sangkut batang sok. Insaf dia tuan-tuan. Bila masuk lagi memang menakutkan saya. Memang menakutkan. Dapat jawapan, Ustaz ada kanser, nak operate serta-merta, nak buang. Panggil Ustaz, panggil doktor lain. Ustaz buatlah, doktor dulu. Panggil doktor lain pula, okey Ustaz, second opinion yang ketiga pun kata buat. Bila buat tentang doa tuan, apa benda pun tak ada. 2 hari lepas tu kamu doktor datang. Ustaz kata manusia sorry, dia mati. Tak ada apa dia. Habis tu yang doktor tunjuk kat saya ni, kata apa? Itu je dia kata. Tak sama doktor datang. 2 bulan dia dah buat tu. Ustaz Syarhan telefon dia, Cik, anda nak ziarah tak? Baru Syarhan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu kita ni bila ada ujian, pandang baik pada ujian Allah. Jangan kita pandang buruk apa yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Apa baik dia tuan-tuan? Orang yang sihirkan saya, yang 6 orang tadi datang 2 orang jumpa dia. Dia kata, Ustaz, saya dah sihirkan Ustaz. Itu kebaikan dia. Dia peluk saya, isteri dia menangis, saya pun menangis. Saya kata, Abang, saya maafkan abang kamu. Saya tak simpan dendam dalam hati. Sebab tu bila saya jumpa abang, saya kat tangan, saya jumpa abang, saya siup. Dan abang mengaku ni, lagi saya suka. Saya kata dekat dia, abang, bukan ada lagi 4 orang dia yang buat saya. Mana Ustaz tahu? Betul je. Betul Ustaz, kami upah satu buku 30,000 untuk hancurkan Ustaz. Saya kata satu kelumit perasaan saya tak benci pada mereka. Cakap dekat mereka, Ustaz Kazim maafkan mereka, saya mungkin ada salah dengan mereka. Kita tak ada apa-apa. 0-0 Sekarang tuan-tuan, walaupun saya sakit hampir mati juga, bila anak dia tu dapat anak, dapat baby, cukur rambut, saya bukan cukur rambut cucu. Malam ada satu cucu dia kata, Ustaz, saya pergi penghormatan pada Ustaz. Ustaz dah tunjukkan nama pada cucu saya. Kalau saya tak sakit tuan-tuan, mungkin saya tak baik dengan dia, dia pun tak baik dengan saya, mungkin tak ada sejahtera.